Dalam masa yang sama, ada yang bertanya kepada saya kan baru-baru ni tular gambar KJ berada dengan PMX bersama dengan Johari Ghani. Bagi saya, dia kata kenapa? Adakah ini KJ akan menggantikan Rafizi? Tak ada kena-mengena. Rafizi masa tu ada kerja lain sebagai seorang menteri. Pertemuan itu tidak membawa kepada apa-apa, tetapi dia membawa kepada maksudnya kepada kerajaan perpaduan, tetapi sebenarnya dia memberi satu signal kepada Perikatan Nasional. So signal apa tu is? Signalnya adalah mudahnya sebegini. PN dok kata salah seorang warlord yang 10 itu adalah KJ. Salah seorang warlord yang 10 itu adalah KJ. Isu dia adalah kalau KJ berada bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, bersama dengan Johari Ghani bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, soalannya bagaimana PN yakin bahawa KJ akan mengikuti PN? Malah pada awal Jun, awal bulan ini, KJ sendiri mengatakan berkemungkinan beliau berminat untuk nak membuka parti sendiri. So daripada situ PN dah rasa terciduk sebenarnya. Dia punya sentimen nak mengatakan 10 warlord itu termasuk KJ nampaknya tidak berkesan. Walaupun KJ disisihkan daripada UMNO, tetapi nampak gaya Johari Ghani tak begitu menyisihkan KJ. Mungkin secara strateginya saya nampak sebegini. Dia nampak KJ ni boleh menjadi satu ancaman kepada UMNO kalau tidak dimanagekan secara betul. Jadi caranya dia contohnya offer kerja di dalam mana Hot FM. Tuan-tuan betul ke saya kalau saya tersilap, Hot FM ni adalah milik Media Prima. Media Prima shareholder terbesarnya ada Johari Ghani. Dan dalam program bersama dengan PMX itu Johari Ghani ada dekat situ bersama dengan KJ. Jadi daripada situ kita nampak bahawa saya nampak effort Johari Ghani ni adalah untuk memastikan kalaupun KJ tidak bersama dengan kerajaan perpaduan ini, pastikan bahawa KJ tidak bersama dengan bersama dengan pembangkang di Perikatan Nasional. Itu saya nampak strategi demikian. And it works. Kan dia berkesan. Bayangkan kalau KJ tak bersama dengan mereka di Perikatan Nasional, isunya di Selangor atau Negeri Sembilan dia nak tonjolkan siapa. Dan beberapa hari lepas Muhyiddin Yassin terus tunjuk pada Azmin Ali. Kita nak Azmin Ali menghadiahkan Selangor kepada kita. Masalah Azmin Ali nak hadiahkan Selangor, macam mana parlimen dia bertanding pun kalah. Parlimen yang dia bertanding pun kalah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, now, kalau dia dijadikan poster boy di di Selangor, adakah dia juga kalaupun menang di Selangor akan menjadi menteri besar di Selangor? Sebab dalam masa yang sama PAS mengatakan bahawa mereka ada calon-calon untuk nak menjadi menteri besar. Mereka merasakan bahawa itu adalah lebih baik PAS menerajui Selangor berbanding dengan Bersatu. Kan berbanding dengan Bersatu. Jadi itu satu tindakan yang bagi saya sangat sangat perlu kita katakan dalam kita nak memastikan bahawa tindakan yang kita nak lakukan ini dalam nak memastikan bahawa Azmin Ali, dalam memastikan Perikatan Nasional itu tumbang, terutama di Selangor dan juga negeri-negeri yang bertanding seperti Penang, seperti Negeri Sembilan. Itu yang pertama. Tetapi dalam masa yang sama juga, apa dia tuan-tuan? Iaitu di Kedah. Di Kedah, adakah dia mempunyai kuasa yang membesar untuk nak memberi kesan KJ ni, memberi kesan kepada Kedah. Sebab nampak gayanya berkemungkinan besar even Mukris sendiri pun dah mula, Mahathir sendiri pun dah mula nak menamakan Mukris sebagai calon menteri besar. Kan malah rundingan itu bersama dengan Hadi itu adalah tidak lain tidak bukan kalau sekiranya berlaku kemenangan di Kedah, nama Mukris adalah antara yang nama akan dinaikkan. Tapi hari tu Mukris kata tak Mukris tak tahu apa-apa. Saya kata ni perancangan Mahathir, bukan perancangan Mukris pun. Mukris ni dia ikut je apa bapak dia kata. So itu KJ kalau kita tengok KJ sendiri berkata pada 20 Jun 20 hari ni KJ kekal tanpa parti buat sini tapi sokong PN. Pada PRN katanya ini tulisan lah. Sejak kekalahannya pada pilihan raya umum lalu, tindakan seterusnya oleh KRI sentiasa menjadi teka-teki. Bagaimanapun The Star yang meminta sumber melaporkan bekas menteri itu akan kekal tanpa menyertai mana-mana parti buat masa ini, tetapi bakal berkempen untuk PN dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Menurut sumber itu, KRI telah memaklumkan pendedahan itu kepada pengurusi PN dan Presiden Bersatu ketika pertemuan mereka semalam. Now, saya boleh komen benda ni tuan-tuan. Even kalau dia nak berkempen kepada Bersatu pun, impak dia tak besar kalau sekiranya dia sendiri tak nak menyertai Bersatu. Dia sendiri tak nak menyertai Perikatan Nasional. Dia umpama orang nak jual ubat kurap, tapi badan dia sendiri penuh dengan kurap.
Umpama macam tu lah. Dia sendiri suruh meyakini Perikatan Nasional, suruh meyakini Perjuangan Bersatu, tapi dia sendiri tak nak menyertai Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Kenapa? Kalau anda yakin dengan Perjuangan Bersatu, anda yakin dengan Perjuangan Perikatan Nasional, you will be the first yang akan jump dan menyertai dan menerajui Bersatu dan Perikatan Nasional. That is the question. Itu yang menyebabkan kita rasa bahawa, kita tahu, bukan rasa, kita tahu bahawa KJ tidak meyakini Perjuangan Perikatan Nasional. Antara lain, itu saya kata, PAS itu sendiri merisaukan KJ. PAS itu merisaukan KJ. Dan baru-baru ini dalam nak mengatur PAS tu sendiri, yang kita dapati, even PAS sekarang ini pun dah jadi syaitan bisu, tuan-tuan. Mula-mula mereka tergelincir dalam perjuangan Islam mereka. Saya kata pertama sekali, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan yang menonton ini, yang baru nak belajar Islam, segala hidup kita panduannya Islam. Bagi orang Islam, kita percaya segala hidup kita panduannya Islam, termasuk politik. Dan kita tidak pernah menafikan panduan kepada politik itu adalah Islam. Isunya adalah di mana apabila bukan Islam yang memandu politik kita, tetapi kita yang menggunakan Islam untuk dipandu. Kita yang menunggang Islam untuk nak mencapai objektif politik kita. Dan ini yang dilakukan oleh parti ajaran PAS. Parti ajaran PAS yang menggunakan Islam atas kepentingan peribadi mereka sendiri. Atas dasar itu, mereka boleh mengkafirkan orang sesuka hati, mereka menyesatkan orang sesuka hati, mereka boleh menerakakan orang sesuka hati, tuan-tuan. Tetapi, dalam masa yang sama, apabila parti rakan mereka menyesatkan, parti rakan mereka menentang hudud, parti rakan mereka menentang Jawi, malah terbaru parti rakan mereka mendesak supaya pegawai kerajaan banyak dibuang, bukannya ditambah, iaitu parti gelakan, #PAS gelakan. Apa yang PAS buat, tuan-tuan? Syaitan bisu, terus diam, tak banyak cerita, tak banyak bunyi, tak ada demo, tak ada demonstrasi, tak ada maki hamun, tak ada kata-kata yang mencerca, tak ada, tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu siapakah yang bawa kes hudud ke Mahkamah Persekutuan, bukan DAP. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, yang nak bawa kes hudud ke Mahkamah Persekutuan apabila PAS mencadangkan hudud pada tahun 2015 adalah Parti Gerakan, tuan-tuan. Gerakan bawa kes hudud ke Mahkamah Persekutuan Mei 9, 2015. Gerakan pada Jumaat memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran Mahkamah Persekutuan untuk mencabar kesahihan aknamen Kanun Jenayah Syariah 1993 yang dikenali sebagai hudud di bawah perlembagaan. Timbalan Ketua Pemuda dan Ketua Pasukan Perundangan Gerakan Andy Yong Kim Seng berkata notis usul dikemukakan di Pusat Sehenti Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan kira-kira jam 11 pagi. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, kita nak bagi tahu siapakah yang menentang tulisan Jawi. Yang menentang tulisan Jawi adalah Parti Gerakan. Tulisan Jawi ni tahun 2019, baru je. Gerakan mau cabar keputusan di mahkamah. Gerakan akan mempertimbangkan tindakan untuk mencabar keputusan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang yang membenarkan tulisan Jawi diajar di sekolah vernakular Cina dan Tamil di negara ini. Saya nak tanya pada orang PAS. So, gelakan ini, orang PAS nak cakap apa? Siapakah yang membenarkan supaya, bukan membenarkan, yang nak menentang hudud di mahkamah? Parti Gerakan. Siapakah yang nak menentang tulisan Jawi di mahkamah? Parti Gerakan. Tapi dia orang salahkan DAP. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, Gerakan ni sebenarnya adalah lebih berbahaya daripada DAP. Malah DAP tu sebenarnya, kalau tuan-tuan kenal, sebab itu kami boleh bertahan lama dengan DAP, sebab kami kenal mereka. Yang dok main sentimen DAP dulu, berjaya main sentimen DAP ni adalah, dulu antaranya adalah UMNO yang berjaya nak kenakan DAP, lepas tu PAS sambut. Malah PAS pernah bersama dengan DAP, Bersatu pernah bersama dengan DAP, sekarang UMNO bersama dengan DAP. Tetapi kita nak beritahu yang lebih berbahaya daripada situ adalah Parti Gelakan. Parti Gelakan ni, tuan-tuan, bila mereka berkata demikian tentang hudud, mereka berkata demikian tentang Jawi, apa yang PAS buat? PAS jadi syaitan bisu. Di mana dalil? Di mana hujah? Di mana kononnya nak mempertahankan agama dan bangsa, tuan-tuan? Dekat mana? Tak ada. Tidak ada langsung dengan kedengaran suara-suara, orang kata apa, PAS untuk apa orang kata,
ya, untuk nak menentang perkara ini. Jadi akhirnya gerakan akan jadi satu bebanan kepada PAS, terutama PAS yang nak bertanding di Kedah. Pulau Pinang memang dia orang rasa out dah, dia tak boleh. Tapi gerakan akan jadi satu bebanan kepada PAS untuk bertanding di Kedah. Kenapa pula? Cerita dia macam ni. Gerakan, suka atau tidak, akan membawa satu naratif bahawa sekarang ini mereka akan menentang apa saja yang PAS nak bawa. PAS tak boleh nafikan. Dia kata, oh tak ada, kita dah tundukkan gerakan. Baru-baru ini tuan-tuan, saya nak cerita, siapa yang nak buang penjawat awam? Parti Gerakan. Yang nak kurangkan penjawat awam, suruh Anwar Ibrahim pecat mereka, siapa tuan-tuan? Parti Gerakan. Siapa yang tak berbunyi dan bersuara? PAS. Bersatu saya tak kisahlah, dia tak bertanding di banyak kawasan, banyak negeri kan, dia bertanding kat kawasan yang lain lah. Tetapi yang konon memperjuangkan ini PAS, mana dia? Di manakah suara mereka dalam keadaan ini berlaku tuan-tuan? Ada dia ada cakap macam ni. Tak ada. Adalah suara-suara sumbang kecil pemimpin mereka. Di mana pergi pemimpin kononnya buat proklamasi Melayu? Di mana mereka? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, majoriti penjawat awam adalah orang Melayu. Di manakah Hadi, di manakah Mahathir yang menandatangani proklamasi Melayu itu? Di manakah mereka?